Saya bawa lagi cerita seterusnya. Korang ingat apa? Kaleng-kaleng cerita ini? Tidak sama sekali. Ada satu dalam Facebook hari tu kan, dia kata, kalau sekiranya Anwar jadi Perdana Menteri pada bulan Ogos ini, sampai habis Ogos, aku akan ceraikan bini aku dengan talak 3. Dia kata. Saya baca. Taklek, ini kenyataan daripada Menteri Agama. Taklek cerai kerana politik, tanda kerosakan parah Muhammad Azmi. Tindakan seorang individu yang ingin melafazkan taklek cerai terhadap isterinya sekiranya Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan kerajaan perpaduan masih bertahan hingga Ogos, menandakan politik negara ini menuju kerosakan yang parah. Ini lafaz taklek cerai isteri jika Anwar masih Perdana Menteri tidak boleh ditarik balik. Lafaz taklek seorang individu yang mahu menceraikan isterinya talak 3 sekiranya Perdana Menteri masih jadi kerajaan hingga Ogos ini tidak boleh ditarik balik. Menteri Jabatan Perdana Menteri Datuk Muhammad Naim Mokhtar berkata, Menteri Hal Agama berkata, dari sudut hukum, apa-apa pun taklek tidak boleh ditarik balik apabila telah dilafazkan. Katanya di bawah peruntukan undang-undang jelas menggariskan bahawa mana-mana permohonan untuk mengesahkan taklek perlu difailkan di Mahkamah Syariah kerana diperuntukkan dalam Akta Semua Negeri. Arti kata lain, bila taklek itu disebabkan sudah masuk pada 2 hari bulan September, maka telah jatuhlah cerai terhadap isteri orang itu, talak 3, dan bila dia bersekududukan dengan isterinya dan bersama dengan isterinya, maka itu dikira sebagai zina. Tapi walaupun dia kata hari ini bukan 2 hari bulan September, hari ini 33 bulan September, 33 bulan Ogos. Masih lagi ada harapan tuan-tuan. Kalender walaupun tuan-tuan sampai 40. Okey, ini satu video. Okey. Kat pajak gantung mana yang dia beli kalender tuan-tuan? Saya serius saya nak tanya kat pajak gantung mana dia beli kalender pula. Dia beli confident tu. Menarik ya. Menarik. Nah, bila kita sebut pelampau agama ni, ada yang tanya pada saya, pelampau agama ni, maksudnya pelampau agama, orang yang menggunakan agama secara melampau ni, boleh ke dia ambil tindakan? Boleh ke parti dia diharamkan? Okey, sebelum kita cerita parti diharamkan, ya okey, kita ceritalah. Sebenarnya jawapan dia boleh. Menurut Undang-Undang Akta Perlembagaan Seksyen 5, sebenarnya menteri mempunyai kuasa untuk mengharamkan satu-satu parti yang dianggap melampau. Seksyen 5 tuan-tuan, saya baca. Seksyen 5 Akta Pertubuhan. Kuasa menteri mengisytiharkan pertubuhan sebagai menyalahi undang-undang. Maka adalah sah di sisi undang-undang bagi menteri menurut budi bicara yang mutlak. Perkataan di sini mutlak, dengan jalan perintah mengisytiharkan sebagai menyalahi undang-undang mana-mana pertubuhan, cawangan atau peringkat atau jenis pertubuhan yang pada pendapatnya atau sedang digunakan bagi maksud yang memudaratkan atau yang bertentangan dengan kepentingan keselamatan persekutuan. Perkataan dia bertentangan dengan keselamatan atau mana-mana tempat di dalamnya, ketenteraman awam atau akhlak. Ini perkataan yang digunakan atau akhlak. Okey. So saya kata dekat sini, menteri, iaitu Menteri KDN Saifuddin Nasution, mempunyai hak yang mutlak. Dia ada ultimate power untuk nak mengisytiharkan satu-satu parti yang di dalamnya ada ketenteraman awam atau akhlak dan menjadi ancaman kepada keselamatan persekutuan sebagai menyalahi undang-undang. Nah, persoalan dia, adakah parti ini atau parti PAS ini boleh dianggap sebagai menyalahi undang-undang? Adakah parti PAS ini dianggap sebagai menyalahi undang-undang? Kita tengok secara logiknya lah tuan-tuan. Now, dia sebut tadi 3 perkara. Bertentangan dengan kepentingan keselamatan persekutuan, ketenteraman awam
atau akhlak. So, 3 benda ni. Bertentangan dengan kepentingan keselamatan persekutuan, atau ketenteraman awam, atau akhlak. Nah, kalau kita tengok ketiga-tiga perkara ini, kita tengok akhlak dululah. Adakah parti PAS ni boleh dikirakan sebagai antara parti yang berkemungkinan, saya tak kata ya, berkemungkinan boleh menyalahi akhlak? Jawapan mudahnya ya. Parti mana yang paling banyak kalah saman, tuan-tuan? Itu baru cerita akhlak. Parti mana yang paling kuat menabur fitnah, tuan-tuan? Parti mana yang paling kuat menabur fitnah? Parti mana yang paling kuat, orang kata apa, berbohong dengan pengundi dia? Sanggup dia bohong dengan pengundi dia demi kerana nak dapat undi. Sanggup. Akhlak, itu yang pertama. Mengancam keselamatan awam. Baik. MAIS ada mengeluarkan satu kenyataan. Okey. MAIS ada keluarkan satu kenyataan. Saya baca. Right. MAIS nafi Hadi sebagai pengikut ajaran sesat. Okey. Majlis Agama Islam Selangor menafikan kenyataan seorang pemilik akaun Facebook yang mendakwa agensi agama itu mengisytiharkan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi sebagai ajaran sesat. Setiausaha Ahmad Syahir Makhtar berkata kenyataan dibuat naik pada 1 September itu mempunyai unsur fitnah dan seterusnya menjatuhkan imej MAIS. MAIS mendapati kandungan dibuat naik di akaun sosial media itu adalah tidak benar dan mengandungi unsur fitnah yang boleh mencemarkan imej MAIS sebagai pihak berkuasa agama di negeri ini. Okey. Ada posting, itu ada lah, viral juga posting tu. Mengatakan bahawa MAIS telah mengisytiharkan Hadi sebagai pengikut ajaran sesat. Posting tu bukan saya sebut, posting tersebut. So MAIS mengeluarkan kenyataan, MAIS tidak pernah mengeluarkan sebarang kenyataan ataupun sebarang fatwa yang mengatakan Hadi itu adalah pengikut ajaran sesat. Now, bukanlah bermakna dekat situ bermakna Hadi itu bukan pengikut ajaran sesat. Tengok MAIS cakap. Tak, MAIS tak keluar kenyataan bahawa sah Hadi Hadi itu bukan pengikut ajaran sesat. Bukan. MAIS cuma menafikan ada mengeluarkan kenyataan. Tetapi MAIS tidak membuat kajian. Adakah Hadi itu pengikut ajaran sesat? Dia beza contoh Al-Arkam dulu kan. Abuya. Abuya dikatakan mengikut ajaran sesat. Dia ditangkap. Dan tangkap dia diletak di rumah pembetulan akhlak, pembetulan akidah. Kemudian dia disoal siasat oleh polis. Kemudian dia dapati memang dia pengikut ajaran sesat. So, soal siasat itu berlaku di dalam itu. Tapi dalam kes Hadi ni tak ada soal siasat pun. Cuma menafikan satu dakwaan daripada posting di dalam Facebook. MAIS menafikan. Okey, fine, tak apa. Jadi jangan guna, ada sebab ada orang guna. Tengok MAIS pun kata, PAS ini bukan ajaran sesat. Hadi itu bukan ajaran sesat. MAIS pun tidak mengeluarkan kenyataan bahawa Hadi itu bukan pengikut ajaran sesat. Itu yang kita kena faham. Dia cuma menafikan kenyataan posting Facebook itu yang mengatakan bahawa Hadi pengikut ajaran sesat. So, kena faham benda tu. Nah, soalan dia, adakah Hadi ini pengikut ajaran sesat? Tak. Itu kita kena letak tu dulu. Kita outlinekan base dia dulu. Hadi bukan pengikut ajaran sesat. Maksudnya Hadi ni bukanlah membawa ajaran sesat. Itu kita kena faham. Hadi ni bukan membawa ajaran. Ajaran dia ajaran Islam. Secara apa yang dia ajarkan itu ajaran Islam. Cuma interpretasi dia terhadap Islam dan politik dengan apa yang dibawakan itu membawa kepada polemik kesesatan. Satu pandangan yang sebenarnya bukan sesat, silap. Satu pandangan yang tidak benar tentang Islam dan politik yang sebenar. Yang ini saya akan buat video lain berkenaan dengan Islam dan politik yang sebenar. Tetapi Islam dan politik, gaya Hadi Awang, gaya PAS pada masa kini adalah Islam politik yang cacat dan rencat. Kerana itu bukanlah pandangan Islam politik yang sebenar. Mengkafirkan orang lain yang tidak sepahaman dengan parti politik dia, menyesatkan orang lain, meletakkan ke dalam neraka, meletakkan ahli dia dalam syurga, semata-mata kerana mengikut PAS umpamanya, bukanlah datang daripada ajaran Islam. Itu datang daripada ajaran PAS. Dia nak percaya itu pulang kepada dia lah. Tetapi Islam tak pernah ajar perkara tersebut. Islam tak pernah ajar akhlak yang buruk kepada pengikut-pengikut dia. Seperti menghina orang lain. Seperti merendah-rendahkan orang lain. Pernah dalam satu hadis Rasulullah SAW, apabila ada seorang sahabat menghina sahabat yang lain, dia kata celakalah
Hadis ni kata, celakalah kamu yang mengejek orang lain. Ini hadis Rasulullah SAW. Rasulullah melaknat orang yang mengejek orang lain. Tuan-tuan, teruskan ejekan itu, teruskan makian itu. Slow sangat korang buat kerja ni. Kerana apa? Saya tak boleh dapat gift, tapi saya boleh dapat pahala. Alhamdulillah. #VPN. Dan mereka inilah yang menjadi virus Perikatan Nasional. #VPN. Dan mereka inilah yang merosakkan negara. #VPN. Dan mereka inilah yang menutup negara sehingga aku terpaksa buat benda yang aku kena buat, yang aku tak boleh sebut kerana aku ada gag order juga. #VPN, tuan-tuan. Mereka inilah yang menyebabkan negara ini dikurung. Mereka inilah yang mengkafirkan. Mereka inilah yang mengatakan susuh galau sultan-sultan di Malaysia ini semuanya tak betul. Mereka inilah, tuan-tuan. Dan mereka inilah yang merosakkan pentadbiran dan perlembagaan negara kita. Kerana Hadi kata apa? Hadi kata nak menghapuskan perlembagaan pengampunan diraja. Royal Pardon tu nak dihapuskan. Mereka lah virus Perikatan Nasional. #VPN, tuan-tuan. Tolong tulis kat bawah #VPN. Terima kasih.